20 Mac 2022, Datuk Seri Saifuddin Nasution ada membuat naik status di laman Facebook. Yang saya quote dalam membuat satu keputusan besar dalam hidup, saya dilatih untuk mendapat pandangan dan nasihat dari orang-orang yang arif. Juga melakukan istikharah, mudah-mudahan keputusan yang akan dibuat nanti mendatangkan kebaikan pada diri dan perjuangan. Soalan, adakah ini hint Datuk Seri bakal bertanding dalam pemilihan kali ini? Oh, soalan cepu mas. Saya terus terang teman-teman, saya berkongsi bahawa dalam nak buat keputusan besar dalam hidup, itu praktis amalan saya lah ya. Biasa. Misalnya, saya tamat belajar, saya nak pilih pasangan hidup sekarang. Okay. Kemudian, bila datang keyakinan yang kuat, itu pilihannya saya begitu. Ataupun masa kemudian saya menyertai UMNO pada zaman pemuda. Kemudian saya menerima dua tawaran. Satu, Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah Tan Sri Osman Harok. Dua, Setiausaha Politik Syed Hamid Albar, Menteri Undang-Undang. Saya dapat dua tawaran serentak. Saya nak pilih yang mana? Saya orang Kedah, nak jadi Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah ke, nak jadi Setiausaha Politik Menteri di peringkat pusat. Istikharah lah. Akhirnya saya milih Syed Hamid, contoh. Okey, tapi waktu episod September 1998, apabila penganiayaan dan kezaliman ke atas Datuk Seri Anwar, untuk ikut serta menyertai gerakan reformasi, itu tak ada fikir panjang lah. Benda tu jelas. Pada saya sangat jelas. Okay. Antara yang saya nak pilih, kekal bersama UMNO Barisan Nasional yang secara langsung atau tidak terlibat dalam episod pengkhianatan, saya memilih untuk bersama gerakan reformasi. Walaupun Cik Sanwar bukan kenal saya pun. Kan tak? Saya Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, dia Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Jauh tu. Jauh. 2-3 lapis nak sampai tu kan. Tapi dia kenal aku atau tidak, kita buat keputusan. Saya ikut serta. Baik. Bila 20 tahun lebih ikut mengasas Parti Keadilan sampai sekarang, ada beberapa keputusan besar yang sebelum ini sebahagian daripada episod hidup saya. Begitulah cara saya. Jadi sekarang ni tiba musim pemilihan. Saya ikut dihujani pelbagai soalan oleh rakan-rakan, ya, dalam dan luar parti. Jadi itu respon saya bila saya tulis. Okey, bila saya tulis. Tapi setengahnya membaca bahawa ini adalah petanda jelas untuk saya membuat satu keputusan terkait dengan pemilihan. Jadi dalam reaksi yang saya terima tu pelbagai. Okey. Ada yang kata baguslah, ya. Ada yang kata Datuk kekal je lah tu jawatan sekarang kan lah. Ada yang kata Datuk bagilah laluan orang lain, macam-macam lah. Itu pun memberikan saya satu maklum balas. Okey. Tapi kalau saya akhirnya membuat keputusan untuk menawarkan diri, Azman, saya bawa bersama pengalaman dan kesetiaan lah. Saya mungkin tak ada skill luar biasa. Saya pun umur dah 58 dah. Azman 58. Walaupun nampak macam 38. Saya ingat tadi 30. Jadi pada saya, seawal penubuhan parti sampai sekarang, saya membawa pengalaman dalam politik coalition. Saya pernah mendampingi elit leaders dalam PAS, almarhum Ustaz Fadeno, almarhum Tuan Guru Aziz, almarhum Tuan Guru Tuan Guru Harudin, Tuan Guru Harun Tayyib, ya, Ustaz Hadi sendiri, ya, sampailah kepada pimpinan-pimpinan seterusnya. Itu 20 tahun. Saya pernah berdamping dengan Dr. Chan Man Hin, Tan Seng Giau, Lim Kit Siang, Karpal Singh. Ini semua nama-nama besar dalam blok pembangkang. Dr. Syed Hussein Ali, Rustam Sani, Sanusi Osman. Macam masa bila saya boleh berdamping diorang ni? Masa saya duduk dalam keadilan lah. Kemudian peringkat awal Hajah Nel On, Ketua Wanita Keadilan pertama, Zainul Zakaria, Jomo, Jomo juga. Dia tidak dalam parti, tapi dia ikut membantu kita pada peringkat awal. Marina Yusof, Chandra Muzaffar, dia semua tu mengajar saya. Dia membina saya dari segi kemahiran berfikir, kematangan politik, communication skill. Jadi kesemua itu sampailah episod-episod berikutnya, sepanjang tempoh itu saya sentiasa diberi tanggungjawab untuk berunding kerusi.
semua episod parti masuk pilihan raya berunding kursi itu paling saya terlibat. Segala macam lah. Baik. Itu pengalaman. Jadi kalau takdirnya dalam masa terdekat saya buat pengumuman, saya mohon anggota parti menilai pengalaman itu. Yang kedua, kesetiaan yang saya bawa. Setia ketika menang, setia ketika parti kalah. Setia zaman senang, setia zaman susah. Jadi setia kepada analisma perjuangan. Jadi kesetiaan itu sekarang menjadi satu nilai yang penting, terutama selepas episod Sheraton. Betul. Kesetiaan. Okay. Jadi saya kata dalam posting itu adalah sebagai reaksi kepada saya dihujani dalam phone saya pelbagai perkara. Jadi oleh itu saya kata itulah reaksi saya. Keputusannya masih kekal rahsia, belum lagi. Belum lagi. Rahsia belum lagi. Jadi tanda tanya lagi. Terutama nak berforum dengan pengurusi JPP kan. Pula, kan. Saya tak apa, nanti orang kata tengok. Ini kira dah ada satu konspirasi apa semua. Kita kena moderate, tak boleh ada pihak. Sehingga 8 April baru kita. Sehingga itu. Terutamanya saya selaku moderator. Jadi bila tadi Datuk Seri Saifuddin sebut soal pengurusi JPP, saya kembali pada Dr. Zaliha. Orang lama dalam keadilan diamanahkan untuk jadi pengerusi JPP. Bakal calon pemilihan kali ini merupakan kawan-kawan rapat dan seperjuangan. Semua keliling ni maknanya tak kisah siapa pun calonnya, kan, kecuali yang dah khianat lah. Khianat memang tak ada jadi calon lah. Nama-nama yang dikabarkan akan bertanding ni kebanyakannya memang orang-orang lama yang memang sahabat-sahabat Dr. Zack juga. Jadi Doktor, bagaimana sebenarnya cabaran Doktor sendiri nak memastikan pemilihan ini kekal adil dan saksama? Contoh saya moderator, tiba-tiba saya umumkan ni, contohlah kan, tapi saya mungkin tak lah kot. Tapi kawan-kawan doktor ni yang orang-orang lama, macam mana kita nak pastikan? Dalam pemilihan ini, Dr. Zaliha pengurusi JPP yang keempat. Ya. Yang pertama Dr. Molly. Dia bukan orang parti. Orang lain. 2010. Dia ikuti Datuk Johari Abdul, Datuk Rashid Din. Ya. Datuk Rashid pun tak terlibat sangat secara ni kan. Ya. Masa tu dia ahli parlimen Merbuk kali. Kemudian baru Dr. Zaliha sekarang. Itu dari segi kepimpinan dan JPP. Cabarannya rencam lah, macam-macam lah. Ini salah satu cabaran lah. Contoh, kita tak tahu Datuk Saifuddin ni bertanding atau tidak. Jadi, betul. Besok tiba-tiba bertanding. Macam mana doktor? Nak memastikan kawan-kawan pun bila digandingkan dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam program macam ni, saya clear. Dan saya selalu sebut pada kawan-kawan, even kepada Datuk Seri sendiri, dan rakan-rakan yang lain, kalau dan Datuk Seri Anwar sendiri tepat bila menamakan saya, maksudnya mungkin ada sesuatu dalam diri saya yang Datuk Seri merasakan bahawa saya adalah yang bukanlah yang terbaik, mungkin boleh memikul tanggungjawab sebagai pengerusi pemilihan parti yang merupakan satu jawatan yang quote and quote panas. Pengurusi SPR lah. Macam pengurusi SPR lah. Berat panas dan berat. Jadi saya mengambil pendekatan dan saya tahu diri saya juga. InsyaAllah saya yakin dengan nilai yang ada dalam diri saya sebagai seorang yang saya cuba seboleh mungkin menjadi orang yang profesional dalam tugas-tugas saya. Yang keduanya, saya kena menjaga integriti saya. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara ataupun sikap yang perlu ada pada seorang yang dipilih untuk berada dalam posisi yang seperti ini. Itu kena ada keberanian tu. Dalam mengambil pendirian begitu, dia kena bersedia, dia mungkin melukakan hati kawan-kawan keliling. Kan? Itu risiko yang kena diambil oleh pengarah. Itu persoalan saya tadi, sebab kawan-kawan. Macam kita pun tak tahu nanti besok habis pemilihan, mungkin takut ada yang tak boleh move on ke apa. Kita tak tahu kawan-kawan ni hatinya macam mana. Betul. Kan? Jadi sebab tu saya kata bila saya diminta untuk digandingkan dengan Datuk Seri Saifuddin dalam rancangan ini, bagi saya jelas. Bila kita kata topik yang kita akan bincang pada hari ini adalah pemilihan keadilan 2022, apa anggota perlu tahu. Satu topik yang sangat general. Dan Datuk Seri berada di sini atas kapasiti sebagai seorang Setiausaha Agung, bukan sebagai calon. Betul. Dan saya dah kata calon akan hanya saya tahu selepas 8 hari bulan nanti. Waktu itu baru masuk dalam purview JPP. So dia tak ada apa-apa pengumuman pun lagi. Yes. So it is very clear lah to me. So maksudnya dalam setiap tindakan itu kita kena jelas apa yang kita nak buat, matlamat apa yang kita nak capai, kan. Jadi saya rasa insya-Allah dan rakan-rakan pun kena memberikan keyakinan itu kepada saya. Kan? Jangan buat pertuduhan tanpa sebarang penjelasan, bukti dan sebagainya. Dan saya rasa kalau kita
give and take macam ni, kita boleh berbeza pandangan. Saya selalu meletakkan bahawa agree to disagree is something yang memang kena ada dalam satu organisasi yang baik. Jadi insya-Allah saya yakin tak menjadi masalah lah, ya. Dan saya mohon juga kepada semua anggota termasuk pimpinan memberikan sokongan kepada saya dalam melaksanakan tanggungjawab ini, dan insya-Allah seperti saya kata, kita ada selain daripada ialah kekuatan diri sendiri mungkin ataupun perkara-perkara yang kita kena pegang, tapi ada juga, maksudnya kita ada perlembagaan, kita ada peraturan, kita ada ini yang kita boleh buat rujukan, dan even sebenarnya dalam saya punya jawatan kuasa, kami sebenarnya pengendali dalam pemilihan itu juga kita namakan, dan apa bidang kuasa mereka, apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat, itu kita make it written. So if anything you all want to be transparent, you can just go and see dekat our documents and tengoklah, oh sebenarnya JPP, pengurusi JPP kerja dia macam ni, oh dia tak buat, so bidang kita kuasa bidang kuasa, you boleh rujuk dan buatlah aduan. Itu job spec and job description salah. Exactly. Oh, sekarang dibangunkan kita buat yang itu dalam kali ini. So baik, terima kasih insyaAllah Dr. Zack. Kita sangat-sangat sebenarnya kagum sebenarnya dengan kita tengok semangat Dr. Zack dalam nak memastikan pemilihan kali ini berjalan dengan lancar, dan kita mengharapkan rakan-rakan anggota parti di luar sana, ada lebih kurang 1,300 orang sedang menonton sekarang ini, agar dapat memberikan kerjasama. Ingat pemilihan ini ialah pemilihan parti, bukan pilihan raya. Jadi yang bertembung ni sama-sama anggota parti.